Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita sama-sama diberikan sekali lagi kesempatan dapat berhimpun, berkumpul cara yang agak luar biasa pasal kita mengadakan kuliah tanpa ada pelajar di depan oleh kerana merupakan satu arahan daripada pihak berkuasa. Jadi tak apa, kita akan teruskan pengajian kita dalam pembelajaran fiqh solat kita, dan hari ini kita akan sambung tentang memahami ibadah solat. Memahami ibadah solat kita. Okey, kita akan sambung pada muka surat 252. Ya. Siapa yang ada kitab Jawi muka 291. Baik. Memahami ibadah solat yang kita akan bicarakan tentang lebih terperinci. Pada beberapa minggu lepas kita dah membicarakan tentang ibadah solat bermula daripada berdiri betulnya kita. Kemudian kita dah terus dengan takbiratul ihram, dan kemudian kita dah masuk kepada niat, niat dalam mengerjakan solat ini. Kemudian doa iftitah dan beberapa huraian tentang doa-doa tersebut, isi kandungan daripada doa iftitah. Dan kemudian dah selesai daripada itu, maka pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung. Kita dah habis juga tentang ta'awuz, muka surat 266, dan kemudian kita masuk kepada Fatihah, kemudian isi kandungan daripada Fatihah tu pula. Baik. Kemudian kita juga, saya kira bahawa Fatihah tu juga kita dah selesai daripada pembicaraannya, dan pada pagi ini kita akan sambung pada bicara kita tentang qiyam. Qiyam kita. Baik, bagi yang baru mengikuti kelas ini, kita menggunakan kitab fiqh solat. Fiqh solat iaitu memahami ibadah solat, karangan oleh Tuan Guru Haji Ali bin Kundut Muhammad Al-Idrusi, orang Terengganu. Dan inilah kita di kelas ini kita menggunakan kita gunakan kitab ini. Baik. Hari ini kita akan sambung pengajian kita tentang al-qiyam ataupun berdiri betul dalam mendirikan solat ni. Dalam memahami ibadah solat, kita akan masuk tentang berdiri betul. Kita bermula memahami ibadah solat ni dengan qiyam, berdiri betul kita. Pasal dalam kebanyakan kitab dia akan memulakan perbahasan solat dia dengan niat. Tapi Tok Guru ni pada asalnya pun dia tulis niat juga. Tapi bila dia dah betul kan, maka itulah sebelum nak masuk niat dia kena berdiri dulu. Berdiri betul, kemudian takbiratul ihram, baru masuk niat. Maka dengan sebab itulah Tok Guru ni pun memperbetulkan balik tu kitab dalam cetakan baru, dia betulkan dengan berdiri betul itu ataupun qiyam itu sebagai yang pertama daripada perbahasan ibadah solat ini. Baik. Berdiri betul. Kita tengok tajuk berdiri betul muka surat 254. Siapa yang menggunakan kitab Rumi dan siapa yang menggunakan kitab Jawi muka surat 293. Dalam solat kita diwajibkan untuk berdiri betul. Soalannya, adakah berdiri betul kita itu lurus? Diri betul ataupun berdiri lurus itu dituntut dalam ibadah solat saja. Ini yang perbahasan ini yang disebutkan sebagai walaupun kitab ni nama dia dengan fiqh solat, tetapi inilah asal nama kitab yang Tok Guru ni nak namakan kitab dia dengan ruh solat. Ruh solat artinya perbahasan yang kita bicarakan dengan kita betul-betul menghayati akan ibadah solat ini, bukan sekadar memahami secara teori dia saja, bahkan kita nak menjiwai dia. Itu dinamakan roh solat. Tapi bila
kitab ni telah dilengkapkan, dia telah siap dibuat, maka telah dibincang-bincang dengan pihak-pihak tertentu, khususnya anak-anak Tok Guru ni sendiri, macam Engku Fadil, Engku Umar dan beberapa yang lain lagi, dan mereka juga merupakan membuat pengajian mereka di luar negara, di Mesir dan lain-lainnya. Maka sebab itulah dinamakan kitab ini dengan nama Fiqh Solat. Jadi sekali lagi, adakah berdiri betulnya kita dalam solat ataupun lurusnya kita berdiri ketika solat itu dalam softnya dituntut hanya dalam ibadah solat itu saja? Padahal dalam kehidupan harian kita bagaimana pula? Bagaimana? Kita ada orang dia tak ambil peduli, yang penting semayang kita dah sah. Betul, semayang kita kalau ikut kepada perbicaraan ni memanglah dah sah dah kita punya tentang perbicaraan tersebut. Tetapi bagaimana dalam kehidupan? Ya, dalam kehidupan kita juga dianya dituntut supaya berada atas landasan ataupun jalan yang betul lurus juga. Tanpa menyimpang daripada agama. Itu tuntutan yang pertama. Dalam dunia kehidupan kita juga kita dituntut supaya tidak menyimpang daripada landasan agama kita. Satu. Yang kedua, dan tanpa menyeleweng daripada kebenaran pula. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan yang ada kitab tu tolong tandakan daripada perenggan yang mengatakan ya, dalam kehidupan kita juga adalah dituntut supaya berada atas jalan yang lurus. Tulis nombor 1, nota kecil itu. Tulis nombor 1, tanpa menyimpang dari agama. Itu satu. Jadi sebenarnya Ustaz, solat ni macam mana dengan kehidupan kita, dia saling berkait. Ya. Jadi maksudnya kita berdiri tegak, lurus tu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita juga dituntut supaya lurus dalam pendirian kita pada kehendak agama. Tak dapat tidak. Satu. Yang kedua, dan tanpa menyeleweng pula daripada kebenaran. Dan pastikan kita berada atas landasan kebenaran itu. Dan nak tahu kita landasan kebenaran ini tak lain tak bukan, mesti berdasarkan dengan ilmu pengetahuan. Satu, ilmu. Yang kedua, ilmu kita mestilah ilmu yang sabit, iaitu ilmu sabit dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kan? Kerana inilah dua pusaka yang Rasulullah telah mempusakakan ke atas kita umat Islam. Selagi mana kita berpegang kepadanya, kita tidak akan terkeluar daripada landasan tersebut. Supaya selaras pula dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah disebut dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan kami ataupun tunjukkan kami jalan yang lurus. Boleh faham Itu yang dimaksudkan dengan berdiri betul, berada atas landasan. Dan kita berdiri betul, betul kita itu ialah berada dalam landasan yang lurus, jalan yang betul seperti mana yang kita mohon kepada Allah tersebut. Satu. Seterusnya kita sambung lagi. Bila kita dah berdiri betul, mulalah kita nak angkat takbir. Dan yang berikut ni ialah takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Takbiratul ihram, jadi takbir itu ialah takbir kita mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar tu takbir. Kita ingat takbir dalam solat ni pertama disebut takbiratul ihram. Yang kedua disebut dengan takbir intikal, dan yang ketiga disebut dengan takbir iftitah. Takbir iftitah inilah takbir nanti kita akan bicara nanti. Lanjutan daripada takbiratul ihram nanti, lepas kita akan selusuri satu-satu tentang memahami ibadah solat kita ini, Kita melakukan solat itu, kita akan masuk kepada takbir tersebut nanti insya-Allah. Takbir ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebut ucapan Allahu Akbar. Al-ihram, para ulama menyatakan iaitu apa dia?
Ucapan takbir di permulaan solat yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala sajalah yang dimuliakan, dibesarkan, diagungkan. Ihram. Ihram tu boleh masuk dua, iaitu memuliakan. Memuliakan ataupun mengagungkan. Satu. Yang kedua, boleh juga dimasukkan dengan mengharamkan. Haramkan apa? Haramkan. Sebelum solat tadi, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh buat apa saja, kita boleh bergerak, kita boleh bercakap. Tapi bila sekali kita dah ucap Allahu Akbar, maka semua perkara yang tadinya halal sudah jadi haram semasa kita melakukan solat tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini, dalam masa kita ucap takbir, memanglah kita menyebut Allahu Akbar. Semasa lidah mengucapkan Allahu Akbar, maka hati hendaklah memperakui, hendaklah menyatakan pengakuan tentang apa? Bahawa tiada yang besar, tiada yang agung kecuali Allah saja. Sebagaimana yang terkandung dan tersirat dalam setiap juzuk daripada niat kita itu, lillahi ta'ala, semuanya Allahu Akbar. Kan dulu kita dah bicarakan sedikit tentang niat itu, dalam niat itu kenapa dalam niat kita masa sebut Allahu Akbar. Kita menurut mazhab Syafi'i, kita menyebut dalam niat kita menyebut Allahu Akbar. Niat itu dilalu semasa kita menyebut Allahu Akbar. Dan ada pendapat mengatakan macam mana dalam mazhab Syafi'i sebutan kita menyebut Allahu Akbar, sedangkan hati kita sebut saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Kan? Ini sudah kita bicarakan lepas. Maka semasa kita menyebut Allahu Akbar, niat itu dilintaskan mengatakan aku buat ini kerana Allah yang Maha Besar. Satu. Yang keduanya, aku buat ini, aku semayang fardu. Fardu ini kerana tuntutan Allah yang Maha Besar. Kemudian solat itu, solat apa? Kalau katalah Zuhur ini kita lakukan, ini adalah perintah Allah yang Maha Besar. Lagi apa lagi? Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tuntutan yang telah ditentukan oleh Allah yang Maha Besar. Lagi? Sebelum tu tunai kita melakukan dalam waktu yang telah ditentukan kerana Allah yang Maha Besar. Ikut imam ataupun menjadi makmum kerana Allah yang Maha Besar juga. Dan akhir lillahi ta'ala, pastinya kerana Allah yang Maha Agung. Inilah cantik dan indahnya dalam solat. Kita boleh bawa ruh solat itu ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Cantik tuan-tuan. Kalau kita baca kitab ni, kita selusuri, kita faham, Masya Allah, indahnya kita memahami solat secara terperinci ataupun secara perinciannya. Jadi ucapan takbiratul ihram itu merupakan pengakuan ataupun pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan manifestasi serentak dengan ucapan lidah menyebut Allahu Akbar, hati mengiyakan, pergerakan mengangkat pergerakan kita mengangkat melalui pengangkatan dua tangan tadi, melahirkan betapa hebatnya Tuhan yang kita agungkan. Betapa hinanya kita yang kerdil ini mengagungkan Dia yang maha besar. Satu lagi. Dan dapat kita zahirkan khusyuk kita. Dapat kita khusyuk tu itu memberikan tumpuan kepada solat yang sedang kita dirikan. Okey? Baik. Pengangkatan kedua belah tangan menghala ke arah kiblat. Okey, mengangkat kedua belah tangan menghala ke arah kiblat dan kita membelakangkannya, kan? Kita Allah, kita seolah-olah menolak di ke belakang untuk menyatakan penyerahan diri kita hanya kepada Allah. Dengan arti kata kita surrender,
kita menyerah diri pada Allah. Macam orang lah kalau kalah dalam perang ataupun apa-apa kan dia surrender gitu kan. Dia angkat tangan. Dan tapak tangan ni menghadap ke arah kiblat. Kita surrender gitu, kita menyerahkan. Baik lelaki, baik perempuan sama. Dia punya pengangkatan tu biarlah sampai kepada paras bawah telinga. Cuma lelaki buka, perempuan rapat. Itu saja. Tapak tangan masih lagi menghadap ke arah kiblat. Dan itu sebenarnya melambangkan apa? Penyerahan diri kita secara bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seolah-olah diri kita dan kita mengakui diri kita bahawa kita tidak akan sekali-kali menderhakai Allah. Dalam solat, Allahu Akbar. Kita berjanji kepada Allah, wahai Tuhan, aku serahkan bulat diriku pada Engkau. Kau perintahkan apa saja, pasti aku akan taat, aku akan patuh, aku akan laksanakan menurut kehendak-Mu, wahai Tuhan. Itu tanpa kita mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat dalam sembahyang diajarkan kita angkat tangan seolah surrendernya kita kepada Allah. Dan bukan saja dalam sembahyang, bahkan juga di luar sembahyang. Simbolnya dalam sembahyang, tapi di luar sembahyang pun aku akan juga taat kepada Engkau, wahai Tuhan, tidak akan menderhakai-Mu. Itu yang pertama. Dan masa kita angkat tangan lagi nak menyatakan apa? Pesan tak? Kita angkat tangan kan kita tolak ke belakang. Kita tolak ke belakang itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa seolah-olah nak nyatakan dunia ni kami tolak ke belakang, wahai Tuhan. Buat masa ni kita tinggalkan dulu kerana mengagungkan Kau, wahai Tuhan. Tuan-tuan, masa kita angkat tangan Allah kan, seolah kita tolak ke belakang ni. Yang belakang ni kita tolak ke belakang. Dunia tu kita tolak ke belakang. Hanya kita utamakan Engkau aja pada saat ini. Engkau menjadi keutamaan dalam kehidupan kami. Tidak diingat ketika kita melakukan solat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita menyebutkan tentang rukun hati dalam solat, ingat tak rukun hati? Apa dia? Dua perkara je. Niat dan juga tertib. Itu rukun hati. Dua itu rukun hati. Dan kemudian niat ini kita niatkan semuanya kebesaran itu untuk Allah. Dan dalam masa kita melakukan niat itu, pertamanya mesti ada tumpuan. Kita tumpu untuk Allah semata-mata. Dan yang kedua, kita tumpu untuk berkait dengan solat aja. Solat, tak ada lain. Kalau ada yang lain-lain itu disebut dengan al-aghyar, letak tepi dulu. Kalau ada masalah pun, masalah tu tak mampu kita nak selesaikan sepanjang ataupun semasa solat tu. Dan mustahil kita mampu nak selesaikannya. Contohnya, seseorang yang telah kehilangan anak kunci, hilang, dalam sembahyang boleh terjumpa. Dia rasa mungkin pasal dia tidur dekat kursi panjang tadi kot. Dia rasa betul-betul pun dah habis sembahyang, dicek memang ada. Dia tak boleh nak melakukan itu dalam sembahyang. Dia lepas sembahyang baru dia selesaikan. Tapi kenapa datang ingatan tu? Ilham tu kenapa? Tak lain tak bukan Allah yang datangkan. Kan? Sebab tu apa pun minta kepada Allah tapi selesaikan selepas sembahyang. Jangan jadi dalam sembahyang itu jangan kita ingat lagi pasal kunci itu. Okey? Okey Ustaz, kenapa pula kalau sekiranya selalu dalam solat kita ni adakah itu gangguan ataupun tiba-tiba kita akan teringat banyak perkara Ustaz dekat dalam solat. Ketika solat yang sepatutnya kita fokus pada ibadah. Ya, baik. Terima kasih atas soalan. Kenapa dalam solat kita ni akan digangui, akan teringat benda-benda, kadang-kadang benda-benda yang tak sepatutnya ingat, waktu tu kita ingat. Kita tahu bahawa ibadah solat ni adalah untuk Allah. Dan kita kena tahu juga bahawa iblis ataupun syaitan memang dia dah bersumpah dia akan goda anak Adam daripada mengingat Allah. Sebab itu dia akan ganggu kita dan dia nak tengok kita masa, katalah dalam masa kita mengingat itu, dalam kita solat tu tiba-tiba kita ingat benda tu. Walaupun kita ingat benda tu, hendaklah kita lawan-lawan, tak apa, kita ketepikan dulu, kita akan kembali pada perkara tu nanti lepas sembahyang. Dalam sembahyang ni tolong jangan ganggu aku hanya waktu ini aku hanya untuk antara aku dengan Tuhanku. Jadi kalau ada apa-apa pun ketepikan dulu. Biarlah lepas ini kita akan selesaikan betul atau tidak perkara itu kita tengok selepas solat nanti.
Baik. Kita sambung lagi. Untuk menyatakan dunia ditolak belakang tadi, yang kedua tadi, supaya tidak diingati ketika kita dalam solat. Boleh kita ingat tapi lepas daripada solat. Jadi ucapan Allahu Akbar di permulaan solat itu, kenapa dinamakan takbiratul ihram? Itu yang tadi persoalan dia tanya. Kenapa dinamakan takbir? Takbir itu takbir al-ihram. Kerana diharamkan selepas kita angkat takbir tadi untuk mengajarkan perkara-perkara yang tadi sebelum kita solat itu halal. Halalnya dia. Seperti kita boleh bercakap ataupun apa saja yang kita lakukan, kita boleh makan, boleh minum, boleh bergerak, boleh apa-apa pun. Tapi bila dah angkat takbir waktu itu diharamkan, tak boleh kita gerak sewenang-wenangnya. Ya, pantang larang. Semua pantang-pantang larang yang ada dalam tu, yang itu yang kita kerjakan. Maka atas pengertian itu ketika kita mengerjakan solat, seboleh-bolehnya selain kita mengharamkan diri kita pada melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan batalnya solat, dan kita serapkan dalam hati kita, masuk dalam hati kita, hendaklah kita haramkan juga hati kita daripada mengingat lain daripada Allah. Tadi haram daripada pergerakan yang boleh menyebabkan batal. Dan kita niatkan juga daripada mengingat lain daripada Allah. Kita haramkan hati kita niat lain daripada Allah, ataupun mengingat lain daripada Allah yang disebut dengan al-aghyar. Aghyar tu lain daripada Allah. Ingat apa Contohnya macam seorang tu dia nak pergi Kuala Lumpur. Dia nak ikut jalan mana ataupun pukul apa dia nak gerak. Jangan dipikirkan dalam solat, fikirkan nanti lepas solat. Masa itu antara aku dengan Tuhanku. Jangan kacau dengan ingatan-ingatan yang seumpama itu. Apa terjadi kalau setelah kita solat dia datang? Kemudian apa tindakan kita ketika itu? Dah terdatang Okey, dia datang macam tu. Kalau dia datang, kita wave je. Kita wave dia. Kita tolak tepi je. Macam tadilah, seperti mana kita tolak dia kan benda dunia. Tolak dia kan macam kita tolak Allah, kita tolak dia. Dia tak tepi. Kita tak buang dia terus. Kita tak tepi. Sekarang aku dengan Tuhanku, tolong jangan kacau. Macam tuan-tuan pernah tak? Kita buat satu perkara yang sangat penting, perlu kita siapkan dalam masa 5 minit atau 10 minit ni. Tiba-tiba anak kita ataupun siapa, mungkin isteri ataupun suami, boleh tak beritahu pada anak isteri, pada suami, bang boleh tak saya pasal ini tolong, saya dalam 10 minit ni saya nak siapkan kerja ni, boleh tak jangan kacau. Jadi solat ni boleh tak kita buat perkara yang sama. Dan solat ni kalau ada ingatan-ingatan seperti itu, gangguan syaitan, tolong jangan kacau, tolak tepi. Kita tolak tepi itu dengan niat ke ataupun macam mana? Adakah dia mengganggu ibadah kita? Macam tak, dia tak akan mengganggu ibadah kita. Cuma selagi dia berterusan dalam ingatan kita, dia mengganggu. Tapi bila kita dah tolak tepi, dia balik pada Allah, benda tu dia tak akan mengganggu kita, insya-Allah. Dia tak akan terbatal pada tu. Dan dia tak akan batal pasal benda tu gangguan daripada syaitan. Syaitan ni memang kerja dia nak ganggu kita daripada terus-terus mengingat Allah. Sebab tu kita wave dia. Tolak tepi, buat sementara je tolak tepi, dan kemudian nak ingat nanti lepas solat. Cuba bila kita dah habis solat, ingatan dah lega tak? Ingatan dah lega, tempoh yang kita beritahu pada anak, pada suami ataupun seorang pada isteri ataupun siapa-siapa pun jangan ganggu kita tadi, dah selesai. Masa tu boleh tak kita teruskan urusan dengan mereka? Sama juga. Saya nak siapkan ada satu surat ni saya perlu siapkan dalam tempoh 10 minit ni. Jadi jangan kacau saya nak beri tumpuan pada ni. Tumpu pada tu lah. Jadi bila dah selesai surat tu, dah siap, kita tutup kes. Lepas tu boleh tak kita berinteraksi dengan diorang balik? Tak ada masalah. Serupa juga dalam solat. Dan macam mana dalam solat ni kita nak buat ingatan yang seumpama ini dalam solat kita, supaya dalam perkara-perkara yang mengganggu kita ini, kita tolak tepi sementara dalam masa dalam tempoh kita menunaikan solat ni. Masya Allah. Kadang-kadang kita bercerita kita nak melaksanakan ni pun bukan satu perkara yang mudah. Pasal syaitan yang datang bukan calang-calang. Dia tak boleh hantar yang perebet-perebet, dia akan hantar yang berpangkat-pangkat. Kalau tak boleh juga, iblis sendiri, dia punya ketua sendiri akan datang. Jangan main-main. Dan mereka ni tak ada pernah ada
dalam kamus syaitan ni, kalau kita belajar lah, menurut para ulama, tak ada dalam kamus mereka putus asa. Tak dapat, tak apa. Kali ni tak dapat, dia akan cari cara lain pula. Tak dapat, nanti dia akan cari cara lain juga. Macam mana kita nak berdepan dengan perkara ni? Artinya kita akan diserang sentiasa. Sentiasa dan berterusan, tak akan putus-putus, dia akan serang kita. Maka, jadi yang dimasukkan takbiratul ihram itu ialah kerana apa? Takbir yang mengharamkan, bila kita mengharamkan sesuatu yang sebelumnya tadi halal dan jadi haram. Kerana kalau kita lakukan juga, dia akan membatalkan sembahyang tersebut. Makan, minum, bercakap, gerak-geri yang banyak dan seumpamanya. Maka atas pengertian itu, ketika kita mengerjakan solat, seboleh-bolehnya haramkanlah juga hati kita. Hati kita haramkan daripada mengingat lain daripada Allah. Ingat hati kita kerja dia yang satu je, ingat Allah. Yang kedua, ingat semayang. Tuan-tuan Hasan, ingat tak kerja hati dalam solat ni, rukun hati. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua, tertib. Tertib ni apa? Tertib Allahu Akbar. Lepas kita takbiratul ihram apa kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habis. Lepas doa iftitah, kita baca ta'awuz. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lepas baca a'udzubillah, kita pun baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah. Surah apa nak baca? Itu yang kerja hati. Hati dia susun. Suka hati dia susunan itu yang nama tertib. Tertib itu semua itu adalah kerja hati. Hati yang mengatur. Kita nak baca Fatihah ni, nak baca secara tartil ke, nak baca tadwir ke, hadar ke, itu kelajuan baca tu. Itu kadang-kadang kita tengok seorang imam tu dia baca, kadang-kadang imam yang sama, kadang-kadang hari ni dia baca panjang pula dia punya Fatihah dia. Lagu dia agak panjang-panjang. Ada ketika lagu dia pendek-pendek, dia ikut mood dia, ikut apa kata hati dia. Jadi kita yang makmum ikut je lah. Pasal nama pun makmum. Tertib ikut susunan. Susunan, tapi kerja hati itu yang bagaimana dia nak baca. Macam tadi kita kata surah apa, lepas Fatihah imam nak baca surah apa, ataupun kita nak baca surah apa. Itu kerja hati lah. Hati yang akan memilih baca surah apa. Dan hanya Allah Ta'ala lah, dan perkara-perkara berkaitan dengan ibadah solat tu sajalah yang ada dalam hati kita ataupun dalam ingatan kita sepanjang keberadaan kita dalam solat tersebut. Lain dia tolak tepi buat sementara. Jadi dengan kefahaman terhadap ucapan takbiratul ihram, takbiratul ihram tadi, dan kita angkat kedua belah tangan, itu akan membuatkan seseorang itu akan mengagungkan Allah, membesarkan Allah ataupun mentakzimkan Allah. Kita buat pengakuan kita akan taat setia hanya kepada Allah. Kita cinta kasih kita hanya kepada Allah. Serta kita akan terus-terus melakukan zikir kepada Allah. Disebut dengan zikrullah. Zikirullah yang selalu sebut tazakur tu zikir lah. Zikir ni dengan 3 perkara. Kalau lidah menyebut, kalau hati mengingat, kalau anggota melakukan, kita beramal dengan gerak-gerak untuk Allah. Contohnya zikir, kalau kita sebut subhanallah, 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 itu nama zikir apa? Lidah. Zikir hati dia mana? Kita tengok dia mana? Masuk. Ya. Dia zikir tak? Orang tu berzikir tak? Kita tak tahu pasal dalam hati. Siapa tahu? Tapi yang nampak apa? Tangan dia bergerak. Itu melambangkan dia sedang hati dia sedang steady dengan tangan dia tu sekarang. Dan kepala pula mengangguk. Dan perbuatan dia tadilah kepala tangan dia tadi. Tapi dalam amalan-amalan kita untuk Allah, yang kita tengok orang tu berzikir tak kepada Allah, tengok amalan dia buat kebaikan itu untuk Allah tak?
Kalau dia buat tu kerana Allah, untuk Allah, amalan dibuat baik, itu nama orang sedang berzikir lah tu. Apa saja kebaikan. Sebab tu bila dikatakan orang tu berzikir, sama ada dengan lidah, dengan hati ataupun dengan anggota, itulah zikir. Sebab tu saya lebih cenderung kepada kalau sebut zikrullah, kita tak akan menyebut Allah, sebut nama Allah, ataupun sekadar lidah menyebut subhanallah, berzikir Allah tu, kita akan sebut tiga-tiga sekali kerana dia berkaitan. Bila kita baca Al-Quran, kita nak tazakur pun baca Quran, hati sama-sama hadirkan pada kita membaca Al-Quran tu, kemudian kita dapat hayati, dan kemudian kita pun berniat untuk melaksanakan apa yang kita faham daripada pengajian kita itu dalam kehidupan. Maka itulah, kalau oleh kerana kaitan pembicaraan kita ialah tentang solat, roh itu adalah roh solat, jiwa solat yang kita bawakan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Jadi cukuplah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan memberikan sedikit panduan untuk saya dan kita semua dalam memahami tentang ibadah solat ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.